Ini adalah suatu bukti yang jelas tentang keprihatinan pimpinan negara kita untuk mengembalikan semula kepercayaan dan keyakinan rakyat pada kemampuan kerajaan untuk deliver, menyampaikan perkhidmatan yang dikehendaki oleh rakyat jelata. Alhamdulillah, ini sudah pun mula berjalan dan saya nak menyatakan terima kasih pada Yang Amat Berhormat Presiden kerana mempercayai saya dan beliau telah pun menyatakan bidang GTP ini harus diuruskan oleh Timbalan Perdana Menteri selaku pengurusi untuk memantau menteri-menteri peneraju antaranya yang ada di hadapan kita ini. Menteri-menteri peneraju yang bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal yang utama supaya bidang-bidang keberhasilan yang utama yang penting itu dapat dilaksanakan mengikut jadual yang telah pun ditetapkan. Tetapi selain daripada itu, sebagaimana yang kita sedia maklum, ialah soal transformasi yang berhubung kait dengan soal membangunkan negara dalam bidang ekonomi. Saya nak menyatakan sini bahawa hampir setiap minggu Presiden Parti sebagai Perdana Menteri duduk memfokuskan mesyuarat Majlis Ekonomi Negara. Saya bertuah bersama-sama dalam itu. Membincangkan segala aspek-aspek yang penting, yang mentuh tentang soal bidang-bidang ekonomi yang harus kita maju dan kita bangunkan. Kita dengar tentang model ekonomi, baru ekonomi. Kita mendengar tentang program transformasi dari segi ekonomi yang nak dilaksanakan oleh negara kita. Kita telah pun diperkenalkan dengan NKEA, National Key Economic Area, bidang-bidang yang berhubung kait dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi utama yang nak kita gerakkan. Sebab itu bila Perdana Menteri menyerahkan GTP kepada saya, beliau menyatakan beliau akan tumpukan usaha sepenuhnya dalam soal nak memulihkan ekonomi kita yang sudah pun pulih, tetapi meletakkan asas-asas yang kukuh dalam soal pembangunan ekonomi negara dalam tempoh 10 tahun menjelang tahun 2020, Malaysia menjadi sebuah negara maju dengan pendapatan yang tinggi insya-Allah. Ini adalah satu cabaran yang amat besar dan alhamdulillah pada hari ini di persidangan kita ini waktu usul ekonomi dibentangkan, saudara-saudara secara sebulat suara telah pun menyokong usaha kerajaan ini dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Soalnya ialah bila inisiatif sudah diambil untuk menangani masalah negara di bawah kepimpinan Presiden kita sebagai Perdana Menteri, langkah-langkah besar yang telah pun dimulakan dengan GTP, ETP, NKEA, NKRA dan sebagainya. Yang penting yang kita harus melihat juga, bagaimana telah pun disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Presiden Parti kita, ialah transformasi politik yang harus berubah mengikut haluan dan juga masa yang sama. Dan ini adalah suatu perkara yang saya nak sebut ke sini adalah amat mustahak yang harus kita berikan perhatian. Dalam soal transformasi politik ini, Presiden Parti kita telah pun menekankan betapa pentingnya UMNO melakukan 3 fasa pemulihan. Pertamanya keberanian untuk mengakui kelemahan-kelemahan kita. Yang ini kadang-kadang menjadi sasaran dan tumpuan banyak masyarakat yang menilai tentang apa yang telah pun dilakukan oleh kita selama ini. Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan seolah-olah mereka tidak berpuas hati tentang inisiatif yang kita lakukan selama ini. Kita dengar daripada semasa ke semasa. Apa langkah yang harus kita buat untuk memperkukuhkan cawangan-cawangan kita, untuk memperkuatkan bahagian-bahagian UMNO kita, untuk menangani isu-isu yang timbul, dan di samping itu cara bagaimanakah kita nak meningkatkan kerjasama kita supaya proses transformasi yang disebutkan tadi dalam soal politik ini dapat dilaksanakan dalam tempoh yang sesegera mungkin. Saya sebutkan segera ini ialah masa yang ada di hadapan kita tidak banyak lagi. Saya kurang pasti bila Yang Amat Berhormat Presiden Parti sebagai Perdana Menteri nak mengumumkan tarikh pilihan raya, tapi walaupun tak diumumkan, pasti kita tahu hanya tinggal beberapa bulan sahaja lagi ke hadapan. Mau tidak mau, kita akan berhadapan dengan rakyat jelata yang akan menilai kita dan akan membuat keputusan untuk menentukan nasib kita pada pilihan raya akan datang ini. Sebab itu inisiatif
untuk membawa transformasi dari segi soal politik adalah suatu langkah yang penting yang tak boleh kita abaikan. Soal yang kedua yang disebutkan oleh Presiden Parti kita ialah tentang keperluan bermuhasabah dan mencari penawar yang mustajab. Dan ini kita harus mulakan bermuhasabah diri kita sendiri. Cara bagaimana kita nak memurnikan niat kita, nawaitu kita, lisan kita, tindakan yang kita lakukan, supaya segala apa yang kita jalankan ini atas dasar keikhlasan kita. Tutur kata yang kita lakukan adalah benar, dan ini boleh meningkatkan kepercayaan rakyat jelata kepada parti kita, dan dengan cara begitu mereka akan sama-sama membantu kita. Soal ketiga yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Presiden Parti kita ialah tentang pentingnya kita memulakan gerak kerja. Saya percaya sebahagian besar daripada kita yang ada di sini sudah pun memulakan gerak kerja masing-masing di peringkat cawangan, di peringkat bahagian. Pelbagai aktiviti di kalangan pergerakan pemuda, wanita, puteri yang sudah pun dilaksanakan menyemarakkan parti kita di peringkat akar umbi, dan ini penting kita teruskan, malahan kalau perlu kita harus melipat kali gandakan usaha kita ini. Kita mengalu-alukan kehadiran yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir, mantan Presiden kita dan Perdana Menteri. Selamat datang, Tun. Dan juga yang amat berbahagia Tun Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kesayangan Yang Amat Berhormat, Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir. Tuan Pengerusi Tetap, saudara-saudari sidang perwakilan sekalian, saya ingin mengambil kesempatan sedikit untuk mengucapkan terima kasih kepada pembawa usul dan juga yang membahas serta menyokong usul-usul yang telah pun dibentangkan berhubung kait khususnya mengenai pendidikan. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk menjelaskan satu dua perkara yang telah pun disentuhkan oleh pihak jurucakap yang datang daripada negeri-negeri yang berkenaan. Yang pertamanya saya nak merakamkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dalam bajet 2011 yang telah dibentangkan masih dibahaskan di Parlimen, sektor pendidikan terutamanya Kementerian Pelajaran Malaysia telah diperuntukkan peruntukan yang terbesar sekali. Lebih 29 bilion ialah untuk pengurusan dan 6.4 bilion untuk pembangunan. Iaitu satu rekod yang belum pernah kita terima sebelum daripada ini. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya nak menyebutkan tentang soal transformasi pendidikan. Ya, ini satu proses perubahan yang masih kita laksanakan sejak daripada dahulu tapi kita pertingkatkan lagi. Dan Kementerian Pelajaran Malaysia akan melaksanakan kurikulum standard sekolah rendah KSSR daripada tahun 1 mulai 2011. Dan ini akan diikuti oleh tahun 2 dan seterusnya sehingga lengkap satu pusingan pada tahun 2016. Kurikulum baru ini adalah penambahbaikan kurikulum baru sekolah rendah KBSR, dan KSSR ini akan memberikan penekanan pada pendekatan secara hands-on. Dan juga di samping itu keupayaan berbahasa, pembelajaran berasaskan projek dan juga pelbagai lagi jenis pembelajaran yang menyeronokkan.